Dahulu kita menyangka yang Gorosei adalah pangkat tertinggi dalam world government kerana seseorang seperti Sakazuki Akainu yang merupakan Fleet Admiral mahupun Sengoku yang pernah menyandang jawatan Fleet Admiral pernah kedua-duanya terlihat mengikut arahan dari Gorosei ini. Namun ternyata tidak lama setelah itu, iaitu dalam One Piece chapter 906 atau di anime episod 885, kita telah melihat satu lagi sosok yang telah muncul, dan tidak hanya itu, yang lebih mengerikan, setiap Gorosei terlihat tunduk di bawahnya. Dan mulai saat ini, kita sudah meragui siapa sebenarnya kelima-lima orang Gorosei ini. Bahkan setelah dari keadaan itu, Oda mula meninggalkan kepada kita beberapa lagi persoalan yang timbul tentang identiti sebenar Gorosei ini. Kerana keraguan ini di fikiran kita, mula berfikir adakah Gorosei ini adalah seorang manusia atau mereka adalah ciptaan dari Imusama itu sendiri. Yang pertama, kita akan bahaskan dari aspek keabadian dan identiti yang sungguh tidak masuk akal dan mengerikan. Sekarang kita sudah melihat Saint Garcia Satan memiliki kemampuan untuk regenerasi yang cukup menyusahkan. Walaupun dia menerima serangan yang begitu banyak sebelum ini, seperti tumbukan kemarahan Kuma, laser beam dari Frankie, serangan yang bertubi-tubi berulang-ulang kali dari Gear 5 Luffy. Namun itu semua tidak mendatangkan sebarang kecederaan kepada Saint Garcia Satan kerana dia mampu memulihkan dirinya sendiri. Dan nampaknya kemampuan regenerasi ini juga turut dimiliki oleh 4 lagi Gorosei yang lain. Disebabkan situasi ini, kita boleh rujuk dalam One Piece chapter 1109, di mana kita ditunjukkan yang ternyata walaupun Satan berada berjauhan dengan Gorosei yang lain, tapi dia mampu berhubung dengan mereka. Dan kita boleh katakan yang itu adalah kemampuan telepati, dan ia terlihat seolah-olah mereka semua menguasainya. Jadi mungkin ini sama dengan kemampuan regenerasi yang bahkan ada kebarangkalian besar setiap Gorosei ini memiliki kemampuan overpower tersebut. Tidak terhenti di situ, kepelikan, kewarasan dan ketidakmasukakalan terhadap Gorosei ini semakin dipertanyakan apabila kita telah melihat Saint Garcia Satan mahupun Gorosei yang lain nampaknya memiliki umur yang panjang. Tak hanya umur yang panjang, rupa paras dan wajah Gorosei ini juga mungkin tidak berubah dan kekal walaupun ratusan tahun. Kenyataan ini terbukti apabila kita melihat apa yang berlaku dalam flashback God Valley yang ditunjukkan dalam One Piece chapter 1095, di mana kita telah melihat saat pertama kali Saint Figarland Garling diperkenalkan ketika usia mudanya. Terlihat pada waktu itu Gorosei Satan masih mempunyai wajah yang sama seperti sekarang, sedangkan insiden itu sudah beberapa puluh tahun yang lepas. Dan kita melihat sekarang Figarland Garling pun sudah tua, tapi ini tidak berlaku kepada Satan. Dan kita dapat yakin yang keadaan Gorosei lain juga sama seperti Saint Garcia Satan. Jika diteliti, konsep ini sama seperti satu robot yang walaupun ratusan tahun diciptakan, tapi jika ia dijaga dengan baik, maka kita boleh melihat sesuatu robot itu masih berfungsi dalam keadaan yang sama. Kerana konsep inilah, kita boleh mengatakan yang ada kemungkinan bahawa Gorosei telah menjalani operasi keabadian yang tersendiri. Namun ada juga kemungkinan yang lebih menariknya dan jahat adalah bahawa Gorosei sebenarnya bukan manusia. Mereka mungkin adalah makhluk setan yang diciptakan oleh Imusama untuk menjalankan kehendaknya. Kerana itu tidak pelik terlihat setiap Gorosei ini patuh dan turut kepada setiap arahan Imusama seolah-olah Imusama adalah tuan mereka. Itu dari analisis dari aspek keabadian atau identiti sebenar Gorosei. Apa kata masa raya kedua ke, raya ketiga ke, atau seterusnya, korang try pakai baju raya bertemakan One Piece. Dan untuk menjayakan mimpi tersebut, jadi dekat sini Scoverto Hub ada keluarkan baju desain Gear 5 Nika, Roronoa Zoro, Monkey D. Dragon, Vinsmoke Sanji dan bertemakan Bounty. Dan diingatkan kelima-lima desain ini hanya tinggal berapa puluh helai sahaja lagi guys. Lepas ni janganlah nak menangis di hujung bucu katil kerana kelima-lima desain ini takkan di restock lagi. Dan korang jangan risau, kualiti kain yang kami sediakan memang berkualiti dan puas hati kerana ia diperbuat dari kain lycra. Jadi ayo guys, dapatkan segera untuk merealisasikan diri korang sebagai fans One Piece dan penggemar Kimi Scoverto. Jadi hubungi nombor yang tertera di bawah untuk dapatkan baju ini secepat yang mungkin. Ekuzo! Ya Roromo!
Yang kedua, mari kita beralih kepada kemungkinan kekuatan sebenarnya. Ada beberapa alasan yang mendukung kenyataan bahawa Gorosei bukanlah manusia, melainkan makhluk yang lain. Pertama, kemampuan Gorosei tidak berdasarkan Devil Fruit seperti kebanyakan karakter lain di dunia One Piece. Sebagai gantinya, kemampuan mereka didasarkan pada ritual setan yang unik, atau di Jepun ia dipanggil dengan panggilan Oni. Kebenaran, identiti atau asal-usul Gorosei Satan terlihat seperti satu Oni yang bernama Ushi Oni. Dan keadaan ini juga nampaknya sama kepada 4 lagi Gorosei, iaitu Topman Mercury, Saint Ethan Baron Venus Juro, Marcus Mars dan Shepherd Jupiter, yang mungkin ada diinspirasikan dari beberapa Oni yang lain. Dan aku ingatkan kepada korang yang aku tidak akan meramalkan Oni mana yang sesuai dengan 4 lagi Gorosei ini, kerana tujuan atau poin utama kita hanyalah untuk fokuskan kepada kenyataan secara umum sahaja, iaitu Gorosei dicipta atau diinspirasikan oleh Oda berdasarkan kisah dongeng Oni di Jepun. Dan keadaan ini semakin kukuh apabila kita melihat setiap Gorosei memiliki sifat yang fundamental berbeza dari manusia biasa, dan tentunya kemampuan mereka juga akan mengikut keistimewaan dan ciri khas masing-masing berdasarkan Oni yang dipilih. Dan kenyataan lain untuk mengukuhkan lagi yang Gorosei ini mungkin sahaja tidak memakan Devil Fruit, tapi ia adalah ciri khas mereka adalah kita akan rujuk semula kenyataan apa yang aku katakan tadi berkenaan kemampuan telepati, di mana kemampuan ini dapat membolehkan mereka berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan alat komunikasi seperti Den Mushi. Ini adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh Gorosei saat ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan Devil Fruit, kerana kemampuan Devil Fruit kebiasaannya hanya tertumpu kepada individu yang memakannya sahaja. Tapi keadaan Gorosei ini totally melawan hukum itu. Dan di negara-negara barat ada satu teori yang makin popular saat ini, di mana mereka ada menyamakan keadaan Gorosei dengan Vegapunk, iaitu ia sejalan dengan cerita tentang Vegapunk dan klon buatannya. Vegapunk adalah ilmuwan yang menciptakan klonnya sendiri untuk menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini menunjukkan bahawa menciptakan makhluk untuk mewakili kehendaknya adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh seseorang yang jenius seperti Dr. Vegapunk di dunia One Piece. Jika Vegapunk dapat melakukannya, ada juga kemungkinan yang Imu sama juga dapat melakukan hal yang sama dengan Gorosei. Dan alasan untuk kita mengatakan yang Imu juga adalah jenius dan berilmu adalah disebabkan dia mungkin sahaja telah hidup dan mempunyai umur yang ratusan tahun. Tapi untuk sekarang, kita tidak mampu berspekulasi bagaimana Imu melakukan itu, tapi ia jelas keadaan itu sudah terjadi. Dan dengan jumlah umur yang panjang ini, tentunya pengalaman, pengetahuan dan kejeniusannya yang ada pada Imu tidak boleh dipandang rendah. Bahkan mungkin Imu adalah seseorang yang faqih atau faham melebihi sesiapapun berkenaan sejarah dunia One Piece ataupun Void Century. Dan kita kena ingat, Vegapunk pernah menyatakan apa yang diciptakan ini hanyalah ulangan sahaja dari apa yang sudah dilakukan dan wujud di zaman Void Century dahulu. Jadi tentunya Imu sama yang mungkin sahaja sudah hidup ratusan tahun ini, ia mampu lakukan hal yang sama seperti Vegapunk ke atas Gorosei. Dan pada akhirnya, adakah Gorosei adalah manusia atau ciptaan Imu masih menjadi misteri. Namun, bukti-bukti yang telah kita lihat menjelaskan bahawa ada kemungkinan bahawa Gorosei bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk setan yang diciptakan oleh Imu untuk menjalankan kehendaknya. Dengan kekuatan dan kemampuan unik mereka serta kesamaan mereka dengan Vegapunk dan klon buatannya, teori ini semakin terdengar masuk akal. Kemudian mari kita ramalkan sedikit apa sahaja keadaan yang akan dilakukan oleh setiap Gorosei ini setelah mereka semua muncul di Egghead Island. Yang pertama, kita perlu menjangkakan yang tentunya setiap Gorosei ini akan mencari cara untuk memusnahkan segala alat komunikasi yang menghubungkan siaran langsung berkenaan pengumuman Vegapunk tersebut. Kerana kita tahu itulah tujuan utama mereka. Dari sini mungkin Gorosei akan memecahkan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan cari cara untuk hentikan siaran langsung tersebut, dan satu lagi kumpulan perlu menghadapi Nika, iaitu Luffy
agar Luffy tidak menghalang tujuan utama mereka. Dan keadaan ini akan semakin menggila dan dahsyat untuk Gorosei sekiranya ada pihak lain yang turut akan mengganggu pergerakan mereka. Video yang lepas kita perspekulasikan tentang Dragon dan Revolutionary Army akan muncul. Tapi jangan risau, aku ada 2 lagi video yang akan membahaskan siapa sahaja lagi yang akan muncul untuk huru-harakan lagi pertempuran ini. Jadi setakat itu sahaja penjelasan aku berkenaan Gorosei, dan nantikan pembahasan aku di video seterusnya. So setakat itu sahaja perkongsian aku dalam video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Ustaz Abdul Somad pernah berkata, jangan engkau batasi ibadah hanya ketika di masjid. Ada yang menganggap beramal itu hanya ketika duduk di masjid, solat, zikir, membaca Al-Quran. Jangan lupa, bekerja sehari 8 jam atau lebih dari 8 jam itu juga adalah amal. Kerana bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah adalah ibadah dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau difahami bahawa pekerja adalah amal ibadah, tidak akan ada pengawal yang main permainan maya saat bekerja di tempat pengawalnya. Tidak akan ada pedagang yang memainkan timbangannya. Tidak akan ada karyawan yang curang dalam laporan tugasnya. Dan tidak akan ada manusia yang tidak fokus saat menjalankan kerja, tidak kiralah kerja dengan orang mahupun sendiri. Kerana dia tahu setiap saat itu adalah waktu dia untuk menambahkan amal dan pahalanya. Jadi muhasabahlah balik diri kita akan perkara seperti ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi